Dah berbulan kau tak balik rumah. Engkau pergi mana ni? Saya kan dah bilang, Mak. Saya ambil kursus di Malaysia. Tak perlu risaulah. Kursus apa yang kau ambil? Kat mana? Dengan siapa? Kenapa susah sangat kau nak bagi tahu mak? Mak, jangan risaulah. Cuba cakap yang benar. Engkau belajar kursus apa? Mak ni, saya belajar agama dengan Ustaz Abu Talib lah. Tak perlu risaukan saya lah, Mak. Saya ni dah dewasa. Engkau nak ke mana lagi? Siapa ustaz ni? Saya editor podcast Syahidah Sarhid, episod ke-8, Kes Ustaz 10 Isteri. Diari Mahkamah. Ini adalah antara pengalaman ibu kepada salah seorang daripada 10 isteri Abu Talib Harun atau dikenali sebagai Ustaz 10 Isteri. Nama Abu Talib menggemparkan masyarakat setempat mahupun di seberang tambah apabila dia didapati bersalah kerana memperisterikan 10 wanita di samping kesalahan lain. Abu Talib yang turut menukar nama kepada Ahmad Habibullah As-Salafi mendakwa dirinya ustaz dan menggunakan agama dan ajaran yang memesongkan hingga berjaya menambat hati wanita dan pengikutnya. Pada 9 April 1994, tembelangnya pecah dan ditangkap oleh Jabatan Ehwal Agama Islam Johor. Dia yang menetap di rumah sewa 2 tingkat di Skudai, Johor Bahru selepas berpindah dari Woodlands telah didakwa di mahkamah di sana dan didapati bersalah atas 16 tuduhan. Ini termasuk mempunyai lebih daripada 4 isteri, nikah tidak sah dan berkesedudukan dengan 6 isteri mutaahnya, mengajar atau bertujuan mengajar tanpa kebenaran bertulis Jabatan Agama Islam Johor atau JAIJ. Ekoran kesalahannya itu, Mahkamah Johor Bahru mengenakan hukuman penjara selama 25 bulan pada sekitar 1995. Editor Bersekutu Berita Harian Encik Nizam Ismail yang merupakan wartawan dalam kes ini pada masa itu mengimbas kembali kes tersebut. Bermula pada tahun 1991, 92 begitu. Saya bertemu seorang ustaz mapan kita yang tidak boleh saya beritahu siapa dia kerana ini adalah etika kewartanan kita untuk merahsiakan siapa informer kita. Dia hanya memberitahu saya, dia kata ada seorang ustaz, dia kata berkahwin lebih daripada 4. Jadi awak boleh investigate lah. So saya kata okey, apa, di mana, dan dia kata yang saya tahu ialah di Woodlands, blok 800 lebih, tanpa memberikan spesifik blok berapa. Jadi itu agak sukar bagi saya lah. Dan ia mengambil masa dan bila saya agak tiada tugasan yang lain, saya bermula pergi ke blok 800 dan bertanya pada makcik-makcik kat situ lah. Saya lebih suka mendekati makcik-makcik. Dan tips yang paling penting ketika itu ialah saya bertanya pada mereka ialah, adakah makcik melihat perempuan pakai tudung yang berhijab dan menutup mulut mereka, menutup separuh muka mereka. Jadi dia kata ada. Saya pernah melihat mereka di salah satu bus stop di kawasan Woodlands. Jadi bermula dari situ saya pergi ke setiap blok 800 lebih berdekatan dengan bus stop tu, dan bermula dari tingkat paling atas, tingkat 8, melihat rumah-rumah Melayu. Saya akan dekati dan tanya mereka, makcik, ada nampak tak siapa orang yang pakai tudung begini-begini, ramai, adalah keluarga mereka ramai. Dan kebetulan saya bernasib baik, makcik tu tinggal di tingkat 4, salah satu blok yang bersebelahan dengan ustaz ni. Dia mengatakan dia tinggal di situ, dia tingkat 2, begitulah. Jadi dia mengambil masa yang lama. Bayangkan saya naik ke tingkat 8, turun sampai tingkat 1, beberapa blok. Itu kerja yang saya rasa kerja sukar. Akhirnya saya dapat tahu blok dia, dan saya saya identify rumah ustaz tu, dan kemudian saya
membuat satu strategi lain bagaimana saya nak approach ustaz itu. Tapi saya bersama dengan arwah jurugambar kita Mazlan Badrun, bersama beliau. Kerana kalau saya seorang mungkin saya agak nervous sikit lah. Jadi saya bersama beliau dan kita approach ustaz tu, dan ya untuk kali pertama agak sukar, kali kedua cuba lagi few times, dan dia bersetuju untuk diinterview. Dan dia mengatakan dalam interview itu dia mengatakan dia berkahwin 4 tapi tidak lebih daripada 4. Tetapi yang menariknya ialah dia mengaku bahawa lelaki Islam, so-called Islam tu boleh berkahwin lebih daripada 4 berdasarkan surah An-Nisa ayat 3 dan 4 yang mengatakan kahwinlah 2 atau 3 atau 4. Tapi ustaz menafsirkannya sebagai 2 campur 3 campur 4, boleh lebih daripada 4 lah. Jadi itu menimbulkan perdebatan, kontroversi di kalangan asatizah setempat yang mengatakan Ustaz Sin telah menyeleweng dari segi pandangan agama Islam. Encik Nizam turut mengongsi reaksi masyarakat apabila kes tersebut terbongkar. Di kalangan asatizah tentulah agak memeranjatkan kerana terdapat pemikiran begini di kalangan masyarakat kita, dan mengambil kesempatan daripada kelemahan pelajar-pelajar dan menggunakan agama sebagai daya tarikan untuk kepentingan diri. Kes Ustaz 10 Isteri telah mendapat perhatian media yang meluas di Malaysia maupun Singapura. Antara yang menjadi sorotan dalam kes itu ialah apabila Abu Talib mengeluarkan permohonan maaf di akhbar berita harian kepada keluarga isteri ketiganya yang dinikahi tanpa izin wali di Thailand. Keluarga wanita itu telah mengambil tindakan mahkamah ke atas Abu Talib setelah anak gadis 21 tahun itu kahwin lari dengannya. Namun Abu Talib menegaskan dia tidak pernah mengaku salah melakukannya. Belum selesai kes tersebut, Abu Talib menikahi isteri keempat, seorang gadis berusia 20 tahun yang berhenti politeknik kerana lelaki itu mengatakan kursus kejuruteraan tidak sesuai dengan naluri wanita. Hasil 10 perkahwinannya, Abu Talib mempunyai lebih 60 anak. Editor Bersekutu Berita Harian Encik Nizam Ismail yang membuat liputan meluas mengenai kes itu mengimbas kembali. Ramai yang menghubungi saya, orang yang mengenali Talib, ibu bapa yang mengaku anaknya berkahwin dengan Talib. Dan dari situ saya membuat lagi penyiasatan. Saya pergi ke Jurong, Woodlands, bertemu ibu bapa yang dikahwini oleh Talib. Mereka berkata mereka mengesyaki ketika itulah anak mereka memang berkahwin dengan Talib sebagai isteri ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ada yang mengatakan sampai ke-11. Kebanyakan mereka ialah pelajar politeknik, dan salah seorang yang saya ingat dia telah dikurung oleh ibu bapanya agar tidak menemui Talib. Dia sanggup terjun daripada tingkap untuk keluar dari rumah hanya untuk menemui Talib. Jadi itulah tarikan yang amat besar Talib ni, pengaruh dia terhadap wanita-wanita ini. Mereka sanggup melakukan apa saja hanya kerana untuk menemui Talib. Bila mengatakan Talib ni seorang yang peramah, pandai berbual, seorang yang lemah lembut, saya rasa kekuatan beliau ialah menggunakan ayat-ayat Quran. Mungkin kita boleh menganggap beliau sebagai penunggang agama, menggunakan ayat-ayat Quran untuk dan mentafsirkan ayat Quran untuk kepentingan diri dia. Rakan Kongsi Firma Guaman IRB Law Encik Nur Hakim Shah memberikan perspektif undang-undang mengenai kes ini. Sama ada dia boleh berkahwin sehingga 4 ataupun lebih daripada 1 tu bergantung kepada
keadaan ataupun sama ada dia memenuhi syarat supaya dibenarkan oleh ROMM untuk bernikah lebih daripada satu. Untuk beliau bernikah lebih daripada satu isteri, ada kriteria-kriteria di mana yang beliau perlu memenuhi. Yang satunya termasuk beliau boleh memberikan nafkah zahir dan batin kepada kedua-dua isteri ataupun ketiga ataupun keempat-empat isteri dengan adil lah. Jadi daripada segi keuangan, daripada segi fizikal ataupun daripada segi emosi, perlu diberikan nafkah secara adil kepada semua isteri beliau, sama ada 1 sehingga 4. Ya. Yang kedua, beliau haruslah ada maksudnya kehidupan beliau ataupun perkahwinan beliau yang sedia ada adalah sesuatu yang beliau rasakan baik. They have a good marriage life lah. Jadi bukan sebab untuk berkahwin itu bukan sebab dia tak bahagia dengan perkahwinan yang sedia ada. Kalau sebab dia berkahwin lagi seorang ni sebabnya dia tak bahagia dengan perkahwinan yang sedia ada, itu tak memenuhi syarat. Jadi satu syarat yang ROMM akan pertimbangkan ialah perkahwinan yang sedia ada, beliau bahagia dalam perkahwinan tersebut. Yang ketiga, mesti ada sebab-sebab yang khusus kenapa beliau ingin mengambil isteri lagi satu. Mungkin ada manfaat ataupun kebajikan yang boleh diperolehi melalui perkahwinan yang lagi satu ini, baru beliau boleh dibenarkan untuk berkahwin ataupun bernikah. Satu kriteria yang mungkin semua orang rasa kriteria tapi sebenarnya bukan, ialah percintaan. Just because awak bercinta dengan seseorang, walaupun awak telah bernikah dengan orang lain, just because awak bercinta dengan orang lain tu tak menjadi syarat untuk awak bernikah ataupun dibenarkan untuk bernikah lebih daripada satu. Through the process, bila you apply to ROMM, ROMM akan adakan interview dengan you dan juga isteri-isteri yang sedia ada. So daripada situ dia akan assess, dia akan tengok dia akan nilaikan sama ada memang betul tak semuanya bahagia. Of course at the same time, kadi atau naib kadi ni akan tanya pada isteri sama ada isteri-isteri yang sedia ada ni setuju ke tak dengan pernikahan lagi satu. Very rare orang akan cakap yes lah kan. But if everything is okay pada kadi atau naib kadi tu, dia berpendapat bahawa every syarat dah dipenuhi, then dia akan tuliskan satu keputusan. Jadi kadi atau naib kadi ni akan tulis keputusan dia dah akan postkan kepada suami, dia akan postkan satu salinan kepada semua isteri yang sedia ada, sama ada diterima ataupun ditolak permohonan suami. Kebanyakannya disebabkan kita tak tahu tentang syarat-syarat yang perlu dipenuhi, banyak yang ditolak dan banyak yang pergi merayu kepada MUIS lah. Peguam Encik Hakim turut berkongsi pandangan undang-undang terhadap mereka yang mempunyai lebih daripada 4 isteri. Sama ada 4 ke 10 ke 20 ke, dalam Singapura syaratnya maksimum 4 at any point of time. Jadi kalau melebihi daripada 4, daripada segi hukum ataupun daripada segi undang-undang negara Singapura, tak salah, sebabnya kita punya maksimum quota is 4. 4 orang isteri saja at any one time. Jadi kalau melebihi yang bilin-bilin 6 orang tu, itu daripada segi undang-undang Singapura tidak dikenali sebagai isteri yang sah. Yang ketara sepanjang perbicaraan kes itu, Abu Talib bertopeng di sebalik agama. Antara ajaran songsang perihal poligami ialah pegangannya kepada satu tafsiran yang menyatakan bahawa seseorang lelaki itu dibolehkan beristeri sehingga seramai 9 orang. Dia juga mendakwa dirinya sebagai berpegang dan berakidah Syiah atau Ja'fariyah, makanya boleh berkahwin secara kontrak atau muta'ah. Kes itu menimbulkan banyak persoalan tentang siapakah Abu Talib sebenarnya. Menurut laporan, dia menjalani pendidikan sekular separuh jalan sebelum ke Madrasah Al-Junaid. Dia juga pernah aktif di Persatuan Guru-Guru Agama Singapura Pergas dan pernah menjadi imam di Masjid Wak Tanjung pada 1988. Namun ketika di Pergas, dia disingkirkan sekitar 1989 kerana disyaki berkelakuan sumbang dengan anak muridnya. Selain itu, ramai yang memanggilnya ustaz yang mata keranjang semasa menjadi imam.
Penyingkiran dari Pergas mencetuskan perubahan besar dalam diri Abu Talib. Dia kemudian memutuskan untuk membina jemaahnya sendiri dengan membawa pelajar dari Pergas, Pengajian Islam Clementi, Politeknik Nian dan Politeknik Singapura. Menurut sumber, para pengikut Abu Talib mengenalinya menerusi isteri pertamanya Jamalia semasa belajar di Pergas sekitar 1988. Sejak itu, para pengikutnya telah dinikahkan dengan murid-murid perempuan Abu Talib. Difahamkan juga para pengikutnya turut berpindah ke Johor Bahru bersamanya untuk membina jemaah pada lewat 1992 atau awal 1993. Jadi saya bekerja sama dengan pihak di Johor. Saya pergi ke pihak di Johor, bertemu dengan mufti Johor, memberitahu saya ada maklumat ini dan bagaimana ia boleh kita mendedahkan seorang lelaki yang tersasar dari segi pandangan Islam beliau tentang perkahwinan, ya. Jadi kita bekerjasama dan mereka melakukan siasatan sendiri, bahawa apa yang maklumat yang saya beri adalah benar, dan saya membuat dia kata perjanjian dengan mereka bahawa jika mereka ingin mendedahkannya, mereka mesti bekerjasama dengan saya lah, memberitahu saya bila untuk melakukan raid, serbuan. Jadi bila kita setuju tu, baru saya beri maklumat penuh tentang di mana kedudukan Talib masa itu. Mereka melakukan siasatan dan pada hari satu malam mereka kata kita akan membuat serbuan dan kami bersedia untuk datang ke rumah dia di Johor Bahru. Dan dari itu, kebetulan pada malam itu dia memang membawa semua isteri-isteri dia, lebih daripada 4. Dan saya dengar satu orang tidak datang, seorang ada di Singapura. Jadi itulah berlaku dan semua wanita yang ada di situ membuat pengakuan bahawa mereka memang berkahwin dengan Talib. Pihak Johor mengambil tindakan, Mahkamah Syariah telah membuat dakwaan bersekedudukan, lebih kurang itu, dengan wanita lebih daripada 4. Kemudian dia didakwa dan kemudian didapati bersalah dan beliau dipenjara di Johor. Yang Arif, saya hanya berada di sini kerana menghormati mahkamah, tetapi saya tidak mahu memberi keterangan. Memandangkan mahkamah sebelum ini telah mengisytiharkan bahawa kami berpegangan pada mazhab Syiah, maka saya tidak diwajibkan untuk memberi keterangan di mahkamah yang mengikut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Mengikut Seksyen 73 Akta Islam Johor, orang Islam dan bukan Islam sama-sama wajib memberi keterangan di mahkamah ini apabila mahkamah memerintah mereka. Hakikat yang kamu seorang Syiah tidak relevan. Sepanjang perbicaraan kes Abu Talib, para isterinya telah banyak mempertahankan tindakan mahupun ajarannya. Misalnya, 4 isteri pertamanya mengaku yang mereka membenarkan Abu Talib mengahwini 6 wanita lain. Malah dalam satu kenyataan, mereka mendakwa merasa gembira dapat berkongsi suami dan dia melayan mereka dengan adil dan saksama. Mereka juga menafikan yang mereka melanggar agama Islam. Kebanyakan daripada perkahwinan dengan wanita-wanita itu dijalankan di Thailand. Kami berpegangan mazhab Syiah dan memandangkan ajaran ini membolehkan amalan nikah muta'ah. Jadi kami benarkan suami kami untuk kahwin lebih daripada 4. Editor Bersekutu Berita Harian Encik Nizam Ismail yang membuat liputan meluas mengenai kes itu mengimbas kembali. Di Mahkamah Syariah dia mempunyai penyokong tersendiri dari kumpulan Syiah. Sebab berkahwin lebih pada 4 ni dianggap dibolehkan dalam pegangan Syiah, muta'ah, perkahwinan muta'ah. Jadi ramai penyokong beliau, tapi saya bersyukur kerana beliau akhirnya didapati bersalah.
oleh mahkamah. Dan beliau masih berkeraslah dalam pegangan dia bahawa apa yang dia lakukan itu adalah benar. Dan begitu juga di kalangan isteri beliau. Mereka tetap berpendirian bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah benar. Sedangkan ia jauh sekali menyimpang dari pegangan agama kita. Di akhir perbicaraan kes ini, kesemua 10 isteri dikenakan hukuman. 4 isteri pertamanya didapati bersalah atas satu tuduhan kerana bersubahat dengan Abu Talib. Masing-masing dipenjarakan sebulan dan didenda atau 1 bulan penjara. Manakala 6 isteri mutaahnya disabit 3 kesalahan termasuk melakukan persetubuhan haram dan berkesedudukan dengan Abu Talib. Mereka dikenakan penjara 3 bulan dan didenda. Saya rasa mereka tiada alasan yang baik untuk melepaskan diri sebab bila ditangkap kerana Talib mempunyai file dia dalam almari dia, mempunyai file isteri pertama, isteri kedua, semua dah penuh, very systematic. Dia ada file dia sendiri, isteri dia yang ini. Jadi mereka gunakan itu sebagai bukti. Rakan kongsi firma guaman IRB Law Encik Nur Hakim Shah menerangkan tentang hak kaum isteri. Mereka tetap boleh mendapatkan nafkah. Jadi kalau ada suami itu tak memberikan nafkah kepada isteri ataupun kepada anak-anak, berapa orang isteri berapa orang anak pun, mereka yang terlibat boleh mengambil tindakan iaitu pergi ke mahkamah keluarga untuk memohon supaya suami dipaksa ataupun dibayar, suami membayar nafkah kepada mereka. Jadi itu akan bergantung kepada kemampuan suami, akan bergantung kepada keperluan anak-anak ataupun isteri. Jadi kalau you rasa you boleh mampu untuk memberi nafkah kepada semua orang, then seperti saya cakap pada mulanya, itu satu kriteria untuk you bernikah lagi satu. Tapi kalau you tunjukkan kemudian yang you tak boleh bayar, then in the first place you tak perlulah nak berkahwin lagi satu pun kan. Sendiri yang cari naas lah. Okay, jadi hak-hak suami, hak-hak isteri ataupun anak-anak semuanya sama. Okay, sama ada dia kahwin seorang ataupun dia kahwin 2, 3, 4. Okay, semuanya sama dan adil. Okay, jadi whatever, apa-apa yang boleh dituntut oleh isteri yang pertama boleh dituntut oleh isteri yang kedua, ketiga, keempat. Okay, dia punya rights dia semua sama. Meskipun Abu Talib akhirnya dihukum kerana kesalahannya itu, kesannya ke atas keluarga kepada wanita terbabit akan sukar dilupakan. Episod pahit dalam kehidupan mereka terus menjadi sejarah dalam keluarga mereka. Bagi editor bersekutu Encik Nizam Ismail, kes itu turut memberi impak kepada dirinya. Satu ialah kita mempunyai tanggungjawab untuk membuat pendedahan, walaupun kita memperlihatkan realiti yang berlaku di kalangan masyarakat, menggunakan agama sebagai satu cara untuk kepentingan diri. Dan saya rasa ia perlu dari segi kewartanan kita perlu mempunyai daya juang kewartanan yang tinggi lah untuk mendedahkan kepada masyarakat tentang perkara yang kurang elok berlaku di kalangan masyarakat kita. Pendidikan agama adalah sangat-sangat kritikal bagi ibu bapa untuk memberikan kepada anak-anak, kerana jika kita ada pegangan agama yang asas, dan jika ada lagi lelaki seperti Talib untuk memberikan salah tafsiran tentang agama, mereka dengan cepat boleh membuat keputusan yang tepat bahawa ini adalah tidak benar, dan mereka kembali ke pangkal jalan untuk kembali kepada agama yang benar. Dan satu lagi ialah jangan bergantung kepada satu ustaz. Jika nak belajar agama, bukan di dalam rumah seorang ustaz,
tapi adalah di luar rumah ustaz. Seperti di masjid kita boleh belajar agama. Jangan pergilah ke rumah ustaz yang akan dimanipulasi oleh golongan ini. Peguam Majlis Hakim memberikan nasihat kepada mereka yang berniat untuk berkahwin lebih daripada satu dan wanita yang bersedia menjadi isteri kedua. Saya rasa pepatah Melayu ada dah disediakan, kalau kaya panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Okey, kalau you rasa tak boleh mampu ataupun perkahwinan ni hanya atas dasar nafsu, ataupun even the most basic percintaan seperti saya katakan, syaratnya tak dicukupi. Okey, syaratnya tak dipenuhi, janganlah cari naas, sebabnya at the end of the day nanti dalam jangka masa yang akan datang, kemungkinan besar awak akan ada perbalahan. Okey, walaupun macam mana berdamai isteri 1, 2, 3, 4 ni pun satu ketika akan ada perbalahan. Okey, sama ada awak masih hidup ataupun awak telah meninggal dunia. Jangan ingat kita masih hidup saja yang ada perbalahan, tetapi apabila kita dah tak ada, nanti perbalahannya mungkin lebih besar. Sebab saya dah pernah ada kes-kes di mana suami berkahwin lebih daripada satu dan kemudiannya meninggal, dan ada isu tentang harta peninggalan. So all this you have to think forward. Kita nak kena lihat pada masa hadapan lah. Sekian dahulu dari saya, Editor Podcast, Syahidah Sarhid. Diari Mahkamah.